Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada episod untuk kali ini. Jadi untuk kali ini insya-Allah kita akan teruskan pembelajaran kita, iaitu RBT pada unit 3 teknologi pertanian. Okey, dalam teknologi pertanian ni, jika minggu lepas kita dah belajar mengenai cara kita memilih biji benih, yang mana biji benih yang baik ataupun yang mana biji benih yang rosak. Dan juga kita telah belajar mengenai alatan pertanian. Okey, untuk kali ini kita akan bicarakan ataupun kita akan kupas mengenai tajuk baru ataupun subtopik yang baru, iaitu mengenai medium semayan. Jadi yang pertama kita akan tengok apa maksud medium semayan. Okay, medium semayan ni seperti yang kita tahu ialah dia ni bahan perantara yang digunakan untuk menyemai biji benih. So sekarang kita dah ada biji benih. Macam mana kita ataupun langkah seterusnya untuk kita jadikan ia tumbuhan? Tak lain tak bukan, kita perlu semai di dalam medium semayan tersebut. Okey, medium semayan ni kita boleh sama ada kita boleh buat sendiri ataupun kita boleh beli dekat pasaran. Okey, terdapat beberapa jenis medium semayan yang selalu diguna pakai oleh mana-mana industri ataupun sektor pertanian di Malaysia. Jadi sekarang ni kita akan tengok jenis-jenis medium semayan tersebut. Okey, medium yang pertama ialah tanah campuran. Tanah campuran ni seperti yang kita tahu, dia dihasilkan daripada beberapa bahan campuran mengikut sukatan yang telah ditetapkan. Apa bahan campuran tu? Yang pertama dia ada tanah lom, yang kedua dia ada bahan organik, dan yang ketiga dia ada pasir sungai. So ketiga-tiga bahan ni dia ada nisbah dia, ada ratio dia, ada sukatan dia, yang mana untuk menjadikan tanah campuran ni. So berapa ratio ataupun nisbah bahan-bahan tersebut? So bahan yang pertama ialah tanah lom 2, bahan organik 1 dan pasir sungai 1. Jadi ketiga-tiga ini nisbah dia 2:1:1. Contohnya 2 cawan tanah lom, 1 cawan bahan organik dan 1 cawan pasir sungai. Itu kalau kita guna sukatan cawan lah. Kalau untuk industri yang lebih besar, mungkin dia pakai guni dan sebagainya. Okey, jenis medium semayan yang kedua ialah yang dinamakan peat moss. P-A-A-T-M-O-S-S, peat moss. Jadi peat moss ni apa? Peat moss ni ialah tanah gambut yang mana bukan dari Malaysia, tapi dia dari luar negara yang telah dibasmi kuman. Peat moss ni kalau kita tengok warna dia warna hitam macam tu. Tu adalah peat moss. Okey, bahan yang ketiga ataupun medium semayan yang ketiga ialah coco peat. Kalau tadi peat moss, sekarang ni coco peat. C-O-C-O-P-E-A-T, coco peat. Okey, apa coco peat ni? Coco peat ni dia sejenis bahan iaitu diperbuat daripada sabut kelapa. Sabut kelapa ni dia dah proses, dia dah hancurkan hingga menjadi serbuk. Itu dia dinamakan coco peat. Coco peat ni dia warna macam sabut kelapa lah, warna coklat macam tu. Itu dinamakan coco peat. Okey, jika tadi kita dah belajar mengenai medium semayan, terdapat berapa tadi? Ada 3 medium semayan. Kita flashback balik. Yang pertama tanah campuran, yang kedua peat moss, dan yang ketiga coco peat. Okey, jadi kita akan pilih satu sahaja untuk kita buat nanti di sekolah. So kita akan pilih tanah campuran. Tanah campuran ni senang saja kita nak buat dia.
So mari kita tengok apa bahan-bahan yang diperlukan untuk buat tanah campuran ni. Kalau tadi kita dah belajar, ingat balik, kalau kita dah belajar tanah campuran tadi, kita ada 3 jenis bahan. Yang pertama tanah lom, yang kedua bahan organik, dan yang ketiga pasir sungai. So ketiga-tiga ni kita ada sukatan dia, ada nisbah dia untuk jadikan tanah campuran tersebut. Okey, berapa sukatan dia? Yang macam kita belajar tadi, 2 tanah lom, 1 bahan organik, 1 pasir sungai. Kalau korang masih keliru apa 3-3 ni, nanti cikgu beritahu. Okey, yang pertama ialah tanah lom. Okey, tanah lom ni macam kita cakap tanah biasa lah. Tanah biasa ataupun tanah liat, tanah kebun yang awak jumpa tu, tu tanah lom. Okey, yang kedua ialah bahan organik. Bahan organik ni ialah campuran kompos atau campuran kompos dan najis. Najis yang kering tau, bukan najis yang basah. Lupa, bukan najis orang, najis haiwan. Ingat, najis haiwan yang kering. Itu adalah bahan organik. Dan yang ketiga, pasir sungai. Pasir sungai ni memanglah pasir ni ambil kat sungai, sebab itulah nama pasir sungai. Tekstur pasir ni, tekstur dia kasar. Itu adalah pasir sungai. Okey, kita tengok pula apa fungsi-fungsi 3 ni. Apa fungsi tanah lom, apa fungsi bahan organik, dan apa fungsi pasir sungai. Okey, fungsi tanah lom ni, bila kita dah campurkan tu, fungsi dia ialah untuk menegakkan anak pokok ataupun mengukuhkan anak pokok itu sendiri. Okey, yang kedua bahan organik. Bahan organik ni apa fungsi dia? Fungsi dia ialah membekalkan nutrien kepada anak pokok. Dan fungsi pasir pula, ialah untuk memudahkan air mengalir ataupun udara beredar di dalam medium tersebut. Okey, bila kita dah tahu apa fungsi, cara nak kenal dia macam mana, jadi sekarang kita akan tengok cara penyediaan medium semaian tanah campuran ini. Okey. First thing first, benda yang pertama awak perlu ada ialah awak kena sediakan alatan tangan terlebih dahulu. Alatan tangan contohnya macam yang kita dah belajar minggu lepas, iaitu sudip tangan. Okey, yang kedua awak perlu tapis semua bahan nanti, iaitu tapis tanah lom, tapis bahan organik dan tapis pasir tersebut. Sebab apa kita tapis? Kita nak asingkan benda-benda seperti rumput, batu. That's why kita tapis. Yang ketiga, kita sukat bahan tersebut. Macam yang kita dah belajar tadi, ada sukatan dia. Tanah lom 2, pasir sungai 1 dan bahan organik 1. Macam mana kita nak sukat ni? Nak pakai apa? Kalau kuantiti yang kecil, kita boleh pakai tin. Mungkin dalam kuantiti yang besar, kita boleh pakai baldi. Contoh 2 baldi tanah lom, 1 baldi bahan organik dan 1 baldi pasir sungai. Dan yang last sekali gaul. Gaul bagi rata. Itu saja. Jadi itu saja untuk pembelajaran RBT pada kali ini. InsyaAllah minggu depan kita akan tengok tajuk baru, iaitu bekas semaian dan cara macam mana kita nak menyemai biji benih. Jadi sekiranya terdapat persoalan ataupun kekeliruan sepanjang pembelajaran kita pada kali ini, boleh PM cikgu untuk bertanyakan mengenai lebih lanjut. Mohon maaf dan kesilapan jika ada salah silap sepanjang video ini, dan jangan lupa subscribe
channel cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.